Alright, hello everyone. So untuk this video kita akan tengok macam mana review untuk chapter 10, chapter special distribution function, yang mana kita hanya belajar tentang tiga perkara sahaja, tiga distribution sahaja. And the first one yang kita belajar ialah mengenai binomial distribution. Okay, yang mana kita boleh tulis dia sebagai X ataupun perkara yang kita discuss tu, isu apa yang kita discuss tu, soalan tu tentang apa. Okay, didistribute secara ataupun sebagai binomial. And macam mana nak detect dia, okay, dalam soalan biasanya dia akan bagi N iaitu number of trial ataupun number of samples, okay, and P iaitu probability of success. So untuk detect ataupun untuk kita kenal pasti macam mana perkara itu, isu itu, kita boleh distribute secara bino. Dia ada syarat-syarat dia. Yang pertamanya ialah dia ada fixed number of trial iaitu N, and dia ada probability of success dia iaitu P dia remain constant, and dia ni akan ada there exist only two possible outcome iaitu success or failure, and the outcome must be independent lah. Tu kalau ikut syarat-syarat atau condition, macam mana kita boleh distribute sesuatu perkara tu sebagai bino. Okay, so perkara pertama yang kita belajar tentang bino ni ialah kita cari probability of X equal to R apabila dia equal ataupun nama lain dia ialah exactly R. Okay, yang mana formula kita ialah NCR and then probability of success P to the power of R times with Q to the power of N minus R. So apa yang dimaksudkan dengan Q sekarang ni, and Q tu ialah di mana where Q is equal to 1 minus P. So Q tu ialah dia punya probability of failure kan. And lagi satu R ni kan, dia akan ambil value, dia akan start dengan 0 and 1, 2 and sampailah N maksimum dia. Okay, so the first formula yang kita jumpa untuk binomial ialah bila mana keadaan iaitu X tu exactly R ataupun X equal to R. Okay, and the next one ialah apabila keadaan yang mana kita nak cari probability of X more than or equal to R. Okay, kalau more than or equal to R, yang ni kita akan terus direct guna table lah ya, kan, table kita tu. Okay, and cuma perlu diingatkan kat sini, okay, binomial ni ialah discrete. Okay, so simbol ni sangat main-main peranan lah, sangat penting lah kan. You also have kita ada more than saja kan, kita mungkin ada less than or equal to, we also have less than saja kan. So tu semua dia akan main peranan dalam discrete ni. Okay, so kena berhati-hatilah dalam kes ni. Right, so ni yang kedua lah dalam binomial. Okay, next one, apa yang kita belajar dalam binomial ni ialah macam mana dia punya mean dan juga variance lah. So mean untuk binomial ni kan, mu ialah just times N dengan P kan, and variance iaitu sigma square ialah N times P times Q. Okay, tu je yang kita belajar pada asasnya dalam binomial. Okay, and mean dengan variance ni sangat penting lah, terutama nanti kita nak tukarkan atau approximate bino ni kepada normal later lah lepas ni. Okay, alright, so kalau soalan-soalan yang boleh ditanya, okay, bentuk soalan yang boleh ditanya dalam binomial ni, okay, the first one is direct lah, iaitu dia bagi dah R tu berapa kan, X more than ke less than ke macam tu. Okay, tapi dia suruh kita cari probability. Okay, dia bagi X and then dia suruh kita cari probability. Okay, yang kedua bentuk soalan yang boleh ditanya ialah dia bagi probability and then kita kena cari details dia. Apa maksud details tu? Mungkin dia suruh kita cari R, mungkin dia suruh kita cari N kan, mungkin dia suruh kita cari P, nilai P. Okay, ataupun mungkin dia boleh juga suruh dia beritahu N dengan P, and then dia suruh minta kita cari kita punya mu iaitu mean ataupun sigma square lah kan. Ataupun dia juga boleh cari, ataupun dia juga boleh dalam binomial ni, okay, dia suruh kita cari N dengan P diberi probability. Given probability ni bla 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 bla, and then find mu contoh kan, atau find N. Okay, juga boleh di soalan macam tu. So dia basically idea dia sangat simple, tapi dia boleh manipulate ataupun dia boleh adjust lah dia punya soalan tu to be more tricky. Okay, basically ni je idea dia. Alright, so ni the first one iaitu tentang binomial. Next one ialah lagi satu discrete. So dalam chapter 10 ni ada dua distribution yang discrete iaitu bino, dan yang keduanya ialah yang kita panggil dia sebagai Poisson, yang mana kita boleh tulis dalam keadaan PO iaitu stand for Poisson, and ada lambda lah kat situ. Okay, lambda ni sangat penting dalam Poisson. So macam mana kita nak detect satu soalan tu dia melibatkan Poisson. The first one biasanya Poisson ni adalah dia punya frame. Dia punya signature itu ialah dia punya frame. Apa maksud frame ni sir? Frame ni dia boleh jadi in term of space ataupun in terms of time lah. Contoh how many errors in one page kan, ataupun ada berapa grasshopper kan in meter square of the field. Okay, ataupun per minute, per second or per month kan. Maksudnya ada frame kat situ. Okay, and biasanya kita boleh detect dia ni Poisson, okay, ialah kalau dia diberi parameter ataupun dia panggil sebagai mean, ataupun also dia boleh bagi average kat situ dalam soalan tu. Okay, so tu antara tips-tips lah untuk detect dia ni Poisson.
Okay, so again, okay, apa yang kita discuss dalam Poisson, the first one is macam mana kita nak cari probability of X equal ataupun kata apa, exactly, kan? So kat sini dia ada formula dia, kalau exactly ni exponent of negative, to the power of negative apa, lambda, darab dengan dia punya lambda kuasa R over R factorial. Okay, and lagi satu, kalau diberi probability of X less than, more than or equal to R. Okay, yang ni pun masih lagi kita guna benda yang sama lah macam yang discrete tu, cuma beza dia ialah kita guna apa, table Poisson. Okay, and sebab apa saya sebut Poisson, kerana Poisson ni dia stand for French punya mathematician, so saya rasa sebutan ialah Poisson. Okay, ada orang sebut ialah Poisson lah, bukan, yang tu paling hampir lah. Poison tu benda lain dah, poison tu ialah racun lah. Okay, dia sama ada Poisson or Poisson lah, nanti boleh check balik lah sebutan dia. Okay, tapi saya lebih kepada Poisson. Alright, so and then selain daripada tu, kita juga cari dia punya apa nama, mean dia. Okay, so mean dia dalam untuk Poisson ni sama je, iaitu mu dia ialah dia punya lambda itself lah, and also dia punya variance dia, kan, itu semua square lah, kita bagi nama macam tu kan, juga dinilai ataupun diambil daripada lambda tu. Okay, alright, dalam Poisson ni the most important ataupun apa yang awak kena precaution dalam Poisson ni ialah dia punya changing of lambda dia. Bila frame dia berubah, then dia punya lambda tu akan berubah, kan? Contoh daripada asal dia ialah 1 minggu, now dia jadi 2 minggu, so dia punya lambda tu akan double, kan? Ataupun daripada 1 page dia jadi half page, dan dia akan jadi half sebenarnya kat situ, kan? Ataupun ada juga satu keadaan yang mana you need to precaution betul-betul, kan? You need to apa, take alert ialah kalau dia melibatkan soalan yang successive, successive weeks, kan? Sometimes dia lambda yang kena kuasa, sometimes keadaan tu, probability tu yang you kena ada power dia. Okay, so tengoklah soalan-soalan yang berlainan dari segi corak dia tu. Okay, successive tu apa maksud dia, dan kalau yang keadaan yang lambda tu perlu didarab, macam mana keadaan dia. Okay, so tu yang kena alert lah. Okay, so kalau tu untuk Poisson. Kalau binomial, okay, so back balik kepada binomial tadi, antara precaution yang kita kena alert ialah dalam binomial ni boleh jadi, okay, P awak tu tak ada dalam table, kan? So sometimes kita perlu tukar kita punya perspektif. Daripada kita tengok yang sukses, kita kena tengok melalui perspektif failure. Tu antara yang awak kena alert lah dalam binomial. Kalau Poisson, dia punya lambda dia kena jaga-jaga. Okay, alright, so tu ialah distribution yang kedua. And yang ketiga, saya biasanya kalau buat review untuk chapter 10 ni, saya suka buat dalam bentuk triangle lah. Nanti kita tengok triangle tu macam mana. Okay, alright, so yang seterusnya ialah yang dia namakan sebagai normal distribution, yang mana pada asalnya normal ni iaitu X ialah mu dan juga sigma square. Okay, and perlu juga saya ingatkan kat sini, okay, untuk menjawab soalan number 10 ni atau chapter 10 ni, okay, awak kena define ataupun identify X awak tu, iaitu issue tu pasal apa sebenarnya. Itu yang sangat penting. Okay, right, so once awak dah detect apa itu X awak tu, kan, you dah identify betul-betul, then it's easier lah untuk awak tulis dia punya distribution. Okay, so now kalau melibatkan normal, okay, iaitu X distribute normally. Okay, the first one yang kita kena alert ialah you will need to change, ataupun untuk calculate yang melibatkan normal ni, you must change into standard normal. Okay, sebab apa standard normal sir? Kerana table tu memang merujuk kepada standard normal punya distribution. Okay, apa beza dia sir? Okay, beza dia akan jadi Z lah, normal, and mu dia akan jadi 0 and 1, di standardized macam tu. Macam mana tukar X kepada Z sir? So kita akan guna formula X minus mu over sigma. So formula ni memang sangat penting lah untuk dalam normal distribution ni. Okay, and now, okay, kita boleh proceed now. Okay, antara yang penting dalam normal ialah dia punya table, dia punya graph. Okay, yang mana kita akan ada bell shape punya graph. So kita ada bell shape punya graph, and we need to understand dia punya beberapa karakteristik dalam graph ni lah. Okay, the first one, normal ni ialah continuous. It means dia punya range dia ataupun dia punya domain dia, kan, dia akan come daripada negative infinity, dia akan cover daripada negative infinity up to infinity. Okay, itu yang pertama lah yang kena alert. Okay, next one, apa yang kita perlu alert ialah dia punya paksi kat bawah ni. This paksi, this line ialah dia punya paksi bagi, kalau dia standardized, dia akan jadi paksi of Z lah. Apa maksud dia sir? Okay, maksudnya setiap apa kata dia punya line ni ialah sebenarnya ialah kedudukan of Z. Kalau Z tu 1 contoh, kan, so kalau nilai Z dia 1, dia kat sini lah. Kalau dia negative 0.5, dia akan berada di sebelah kiri ni, kan, dan begitu, and so on and so forth. Okay, so yang paksi bawah ni ialah refer kepada kedudukan ataupun nilai Z. Okay, yang dalam ni pula, the area under the graph, kan, area under the graph ni ialah refer kepada sebenarnya dia punya probability. And total probability memang tak lain dan tak bukan, dia mesti total dia ialah total area under the graph ni ialah 1, total probability, kan. So sebab dia ni symmetry, kan, kawasan separuh ni dia akan ambil 0.5, and kawasan kat sini pun dia akan ambil 0.5. Okay,
Alright, so tu je dalam normal. Okay, again soalan dia boleh tanya macam-macam. Dia minta awak, dia bagi dalam bentuk X kan. So awak kena tukar pada Z dulu, cari probability dia kan. Ataupun juga dia boleh cari dalam keadaan dia bagi probability and then you need to find, let's say lambda, let's say mu kan, ataupun sigma square. Okay, so bila dia beri probability, you need to alert lah kan. Sebab apa? Kalau dengan Z tu boleh jadi Z tu daripada positif ataupun daripada negatif. Macam nak tahu benda tu, sir? Nak tahu benda tu, yang pertamanya ialah kan, you need to check dia punya simbol dekat sini. More than ke ataupun less than kan. Okay, kalau less than, maksudnya kita akan tengok daripada negative infinity. And kalau dia more than kan, maksudnya kita akan tengok melalui ataupun menerusi daripada positive infinity. Okay, and then barulah you tengok dia punya keadaan kat sini, berapa probability dia kan. Contoh saya bagi nama dia A lah kat sini kan. So now A dia come ataupun dia cover sampai up to berapa kan, area dia tu. Ni antara tips lah macam mana you nak detect Z tu berada di sebelah positif ataupun sebelah negatif. Okay, alright, so basically soalan dia pun macam ni je lah kan, untuk yang normal. Okay, so take alert. Alright, so now kita dah tengok dia punya ketiga-tiga distribution. The next one ialah apabila, yang ni yang sangat menarik lah kan, iaitu apabila kita boleh change kan, ataupun kita boleh approximate daripada binomial, now dia boleh kepada normal. Okay, sebenarnya kita juga boleh buat binomial kepada Poisson, and Poisson juga sebenarnya boleh ditukar kepada normal ataupun approximate kepada normal, tapi yang tu out of syllabus lah. Okay, so kita yang ada dalam syllabus kita ialah binomial kepada normal kan. So dia ada syarat dia ataupun ada keadaan dia yang mana binomial ni boleh di-approximate kepada normal. So antara keadaan yang penting ialah dia punya n dia. N is so large. Okay, ada orang kata more than 30 ataupun more than 50 dah okey dah. Okay, tapi biasanya memang dia akan bagi n yang sangat besar, satu lebih pun boleh. Okay, yang penting n is large. And lagi satu syarat kedua ialah NP bila you darab dia akan jadi more than 5 lah. Ni dua syarat yang paling utama. Syarat yang ketiga ialah biasanya nilai P dia tu antara 0.1 sehingga 0.9. Okay, and lagi satu tu ialah P more or less ataupun sampai 0.5 lah. Tapi yang penting ialah dua yang atas ni, n yang large and then NP you darab dulu tu dia more than 5. Okay, so tu contoh ataupun condition yang mana dia asalnya binomial and then kita boleh approximate atau kita boleh kira benda tu melalui normal. Okay, masa ni lah yang ada yang kita sebut sebagai continuous correction. Continuous correction hanya akan berlaku apabila kita nak tukar daripada discrete, satu yang discrete kepada menjadi continuous. So kita kena adjust dia punya correction dia tu. That's why nama dia continuity correction. We need to adjust dia punya continuity dia. Okay, so apa sebenarnya continuity dia? Macam mana nak tahu dia ni plus ke minus ke kan? Okay, the first one you need to know CC ataupun continuous correction ni dia hanya menyebabkan plus or minus 0.5. Itu yang pertama. Okay, so contoh kan? Okay, contoh. Pada asalnya kita nak buat probability of X, okay, less than let's say 5 contoh. Kan? So sekarang ni kalau kita tengok dia punya simbol kan, X dia tu dia nak yang less than 5, which is 5 tu tak termasuk kan. Bila 5 tu tak termasuk kan, kita tak nak 5 tu termasuk. So kita akan ambil yang di bawah daripada 5, which is 5 minus dengan 0.5. So kita akan start dengan 4.5. Macam tu je. Okay, kalau let's say kan, kita nak probability of X more than or equal to 5. Now 5 tu dah termasuk kan. Dan apabila dia dah termasuk, apa yang berlaku kat sini kan, dia akan jadi, so dia akan jadi 5 tu kita nak ambil kan. Kalau kita ambil yang kat sini kan, kalau kita ambil kat sini 5 tu dah tak terambil kan. Kalau kita start dengan 5.5, so 5 tu dah tak termasuk dah. Okay, so ada berlaku kesilapan lah kat situ. So kat mana patutnya start, dia akan start dengan 4.5 kat sini sebab 5 tu termasuk. 4.5 ke atas, macam tu. Okay, and kalau dia melibatkan, let's say dia nak cari yang hanyalah equal ataupun exactly, contoh 5 kan. Kalau discrete boleh lah equal to 5 kan, tapi kalau continuous mana ada satu exact value macam tu. So apa yang berlaku dia akan jadi kan, that's why kita akan buat, kita ambil yang 4.5 up to 5.5. Tu je kalau dalam chapter 10 ni. Okay, so hope this video helps you in dapatkan idea dalam chapter 10 ni. So see you later in another video. Thank you and bye-bye.